Terima kasih Muhammad Shah. Salam sejahtera. Terdapat pertambahan 10 kes demam denggi di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kes di negeri ini meningkat kepada 3,201 kes. Sebanyak 22 wabak aktif juga dikesan di 6 daerah ketika ini. Menurut infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Tawau merekodkan wabak aktif tertinggi iaitu 10, diikuti Kota Kinabalu 6, Lahad Datu 3 dan masing-masing 1 di Semporna, Nabawan dan Kunak. JU14 Taman Wawasan di Tawau dikategorikan sebagai lokaliti wabak tidak terkawal dengan 22 kes direkodkan setakat ini. Sementara itu, terdapat pertambahan 1 kes kolera di Semporna semalam menjadikan jumlah kes di daerah berkenaan kini 59 kes dan tertinggi di negeri ini. Secara keseluruhan, 104 kes termasuk 36 kes tidak bergejala direkodkan di Sabah setakat ini. Pelaksanaan projek Leberaya Pen Borneo, khususnya Jalan Pesisir Pantai Tuaran, Kota Blud, Kota Marudu, seterusnya ke Kudat, mampu membawa perubahan kepada ekonomi negeri Sabah, khususnya di Pantai Barat Utara. Timbalan Menteri Keuangan 1, Dato' Abdul Rahim Bakri menjelaskan, ini termasuk membolehkan penerokaan aktiviti ekonomi baharu, antaranya dalam bidang akuakultur, pertanian dan perladangan. Projek berkenaan juga secara tidak langsung mewujudkan destinasi pelancongan baharu di negeri ini. Coastal Highway itu adalah Gold Coast sebenarnya. Dia mempunyai spot-spot destinasi pelancongan yang boleh dimajukan oleh kerajaan, iaitu dengan mewujudkan peluang-peluang pelaburan di kawasan tersebut. Datuk Rahim yang juga ahli Parlimen Kudat menyatakan demikian kepada RTM di Pitas. Dalam perkembangan lain, mengulas mengenai rancangan kerajaan negeri untuk mengkaji cadangan membangunkan pelabuhan di Kudat dan mewujudkan laluan kereta api Kota Kinabalu Kudat, beliau menyifatkan ia kurang sesuai kerana perlu seiring dengan aktiviti ekonomi di daerah berkenaan, khususnya dalam aspek pengimportan dan pengeksportan. Ia juga akan melibatkan perbelanjaan besar dan sukar dilaksanakan. Seiring dengan tema sambutan Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin, rakyat diajak agar terus menerapkan semangat kenegaraan dan mengukuhkan perpaduan antara masyarakat berbilang bangsa dan agama demi kesejahteraan negara tercinta. Timbalan Menteri Dalam Negeri Jonathan Yassin berkata keamanan yang dikecapi negara ketika ini hasil toleransi rakyat pelbagai kaum meskipun mempunyai latar belakang berbeza. Harapan kepada seluruh rakyat ini supaya kita pentingkan supaya negara ini perpaduannya erat, rapat. Jangan kita memainkan sentimen perkauman untuk menentukan supaya negara kita ini sentiasa toleransi antara satu dengan lain. Bagi memastikan bahawa negara ini boleh maju dan semua orang mendapat nikmat daripada pembangunan yang dilaksanakan kerajaan. Jonathan yang juga ahli Parlimen Ranau menyatakan perkara itu ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Ahli Jawatan Kuasa Penggerak Komuniti Negara PKN Parlimen Keningau di Kampung Merampong, Keningau. Beliau berharap penubuhan PKN yang merupakan badan bukan kerajaan NGO di setiap kawasan Parlimen dapat memain peranan penting menggerakkan program membangunkan negara. Permohonan untuk kemasukan ke Maktab Rendah Sains Marah MRSM sesi 2021 bagi pelajar tingkatan 1 dan 4 akan bermula dibuka esok. Pengerusi MARA Datuk Aziza Muhammad Dun memaklumkan permohonan boleh dibuat melalui laman web www.mara.gov.my sebelum tarikh tutup permohonan pada 4 Disember depan. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini menyuruh kepada para pelajar, para ibu bapa supaya gunakan kesempatan pada esok hari bermula jam 9 buat permohonan secara online untuk mereka yang ingin masuk ke MRSM. Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara. Datuk Aziza yang juga ahli Parlimen Beaufort ditemui media selepas merasmikan Karnival Institusi Pendidikan MARA di Dewan Pamusa Beaufort. Dalam pada itu katanya sebuah kolej profesional MARA KPM akan dibina di daerah berkenaan sebagai cadangan projek pembinaan diluluskan di atas tanah seluas 12 hektar. Yang pertama di Sabah, ia akan menawarkan kursus-kursus profesional yang memberi manfaat kepada penduduk setempat. Persidangan bersatu di peringkat bahagian semalam berjalan lancar mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan.
Di Beaufort, persidangan berlangsung di Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun Banir. Menurut Ketua Bahagiannya, Datuk Isnin Ali Asnis, ramai 300 ahli dari 22 cawangan bersatu Beaufort hadir secara bergilir-gilir untuk memilih pucuk pimpinan tertinggi parti itu. Sementara itu, di Kimanis, Ketua Bahagian Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif memaklumkan seramai 235 perwakilan dari 17 cawangan bersatu bahagian hadir menunaikan tanggungjawab memilih kepimpinan parti dalam persidangan di Dewan Seri Wawasan Kampung Pimping Mempakut. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas kepimpinan beliau menerajui bersatu dan keprihatinan terhadap rakyat pelbagai lapisan sepanjang memimpin negara. Di Kinabatangan, persidangan peringkat bahagian berkenaan juga berjalan lancar. Ketua Bahagian Bersatu Kinabatangan, Aksha Nasrah, turut meluahkan hasrat agar pihaknya diberi peluang bertanding di kawasan Dun Sukau dalam pilihan raya umum Dun Sabah akan datang. Katanya senarai calon telah dikemukakan kepada pucuk pimpinan parti untuk dipertimbangkan. Baik, sekian dari Sabah petang ini. Semarakan Bulan Kebangsaan, kibar jalur gemilang dan terus patuhi SOP COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.